Alfia Studio. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba wa bil islam dina Muhammadin rasula. Radina billahi rabba wa bil islam dina Muhammadin rasula. Radina billahi rabba bil islam dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Tuan-tuan nanti istighfar dan baca 10 ayat terawal terakhir surah Al-Kahfi sendiri-sendiri nah. Nak habis Hawaii ni, nak ke KL, nak ke Melaka pula ni. Baik, Allahumma salli ala Syekh Muhammad. Tuan-tuan, pagi ini kita akan sambung pengajian kitab Riyadhus Salihin. Kita masih berada pada bab sikap warak dan menghindari syubhat. Kita berada pada hadis yang ke 597. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa an Abi Sirwat wa an Abi Sirwa'ata. Abi Sirwa'ata. Jumpa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa sallam. Wa an Abi Sirwa'ata. Salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada Abu Sirwa'ata. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan boleh juga dia kata saya sebut dengan sin di kasrah Sirwa'ata, atau boleh juga di fathah Sarwa'ata. Namanya Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Annahu, katanya, annahu tazawwaja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Annahu tazawwaja banatan li Abi Ihab bin Aziz fa atathu imra'atun fa qalat inni qad arda'tu
Uqbata wallati qad tazawwaja biha. Faqala laha Uqbah, ma a'lamu annaka arda'tini wala akhbartini. Fakariba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Fasa'alahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa wa qad qila. Fafaraqaha Uqbah wa nakahat zawjan ghairahu, atau kama qala, rawahu al-Bukhari. Daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Sirwa'ah, boleh disebut Sirwa'ah dengan baris bawah, dari baris sin tu di kasrah, ataupun disebut Sarwa'ah dengan baris di atas. Tapi nama sebenarnya ialah Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Biasa dikunyahkan dengan beberapa keadaan. Yang pertama, daripada anak lelaki yang sulung. Anak lelaki sulung dia Abu apa-apa. Anak lelaki sulung dia nama Muhammad, dia ada Abu Muhammad. Tu gelaran biasa dia bagi kunyah. Ataupun yang keduanya daripada kampung halaman dia, tempat tinggal dia. Bagi contohnya Imam Bukhari ni, dia dapat gelaran Al-Bukhari dekat belakang tu kan. Dia daripada Bukhara. Ini biasa ni gelaran-gelaran tu dia main macam tu. Ataupun Allahumma salli alaihi wasallam daripada keturunan dia. Ataupun daripada sallallahu alaihi wasallam gelaran-gelaran tertentu yang dipanggil kat dia, macam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tu dia punya kunyah-kunyah yang berlaku. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sirwa'ah ataupun Sarwa'ah namanya Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Dia cerita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, annahu tazawwaja ibnatan li abi Ihab bin Aziz. Dia kata bahawa dia, yakni Uqbah ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia berkahwin dengan anak kepada Abu Ihab bin Aziz radhiyallahu anhu. Dia berkahwin dengan anak perempuan kepada Abu Ihab bin Aziz. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan dan dia mengatakan, sesungguhnya saya telah menyusui Uqbah dan wanita yang dia nikahi itu. Maka Uqbah berkata kepadanya, saya tak mengetahui kalau engkau telah menyusukan aku, dan engkau juga tidak memberitahuku. Uqbah lalu naik kenderaan daripada Mekah menuju kepada Rasulullah SAW di Madinah untuk bertanyakan hal itu. Maka baginda bersabda, bagaimana lagi? Itu sudah dikatakan, maksudnya telah diberitahu. Maka Uqbah pun menceraikannya, dan perempuan itu kemudian menikah dengan lelaki yang lain. Jadi hadis ini terdapat dorongan untuk meninggalkan perkara syubhah yang diyakini benar dan bersikap berhati-hati dalam segala urusan. Sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya tuan-tuan, Uqbah dia kahwin dengan seorang perempuan. Sallallahu alaihi wasallam orang kenan ke lagu-lagu mana ke, nikahlah dengan perempuan tu. Tiba-tiba semalam ada seorang makcik mai beritahu kat dia, Uqbah, yang hang kahwin tu, kamu tu dulu aku susukan. Budak perempuan yang kamu kahwin tu pun ada aku susukan. Jadi apa? Apa jadi daripada di antara dua tu? Depa jadi saudara sususuan. Apa hukum saudara sususuan? Macamlah saudara kandung, tak boleh kahwin. Kalau dia ada anak, kemudian dia ada anak sususuan, anak susuan, maka anak susuan dengan anak dia yang kandung ini, depa ni duduk depa sama dari segi aurat. Saya simak. Si mak ni boleh buka tudung lah, boleh apa semua, dia macam mak dia. Demikian juga kepada adik-adik beradik yang lain, semua sama, jadi semua sama, termasuk bapa dia apa semua jadi sama, sesusuan. Yang tak sama ialah dua saja, kewalian dan juga faraid. Dia anak perempuan susuan, dia tak boleh jadi wali kawan tu. Tak boleh jadi wali. Kalau dia nak, perempuan tu nak berkahwin, bapa tu tak boleh jadi wali. Yang keduanya faraid pun tak berlaku.
Hanya pada dari segi hukum solat ala Muhammad ni dia panggil apa tu? Solat ala Muhammad solat ala Muhammad mahram. Hukum mahram tu je. Jadi subhanallah, dia ni pun tak tahu. Dia macam cerita drama Indonesia. Cinta. Tak tahu solat ala Muhammad, tak tahu. Tengok dua beradik. Lepas tu mula mata jegil. Tu cerita Indonesia tu kan. Standard. Kata kejut. Apa tu? Itulah mula cinta terhalang apa semua cerita ni kan. Jadi subhanallah, ini kisah benar yang berlaku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Uqbah ni dia pun tak tahu apa macam mana cerita nak buat ni. Makcik ni dah beritahu, betul kamu tu aku susukan. Yang perempuan ni pun aku susukan juga. Pasal apa jadi macam tu? Pasal dulu orang-orang Arab di Makkah jadi satu tradisi mereka. Tradisi mereka ialah bila mereka dapat anak kecil-kecil, apa yang mereka akan buat? Mereka akan hantar anak-anak budak-budak ni ke mana? Ke kampung-kampung jauh daripada kota. Bandar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Makkah ni waktu tu penuh dengan orang, crowded, ramai. Bukan asal orang Makkah semata-mata, ada orang-orang yang mai daripada luar yang duduk menetap di Makkah. Maka berlaku percampuran. Dan waktu tu juga berlaku apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, penyakit-penyakit yang merebak di kalangan salli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak di bandar ni takut mereka jadi lemah. Maka apa? Mereka pergi hantar, pergi ke kampung-kampung supaya mereka jadi kuat. Budak-budak ni jadi kuat. Kemudian yang keduanya, tujuan dia ialah subhanallah untuk mengelakkan daripada penyakit-penyakit yang ada disebabkan oleh manusia yang crowded. Yang ketiganya ialah untuk bagi mereka dapat bahasa Arab yang kuat, bahasa Arab yang bagus. Maka dihantar budak-budak ni, sekecil-kecil budak ni terus dihantar untuk menyusu dengan salli ala sayyidina Muhammad orang-orang di kampung. Kisah ni kita dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama apa? Salli ala sayyidina Muhammad, nama apa? Halimah As-Sa'diyah. Sa'diyah tu nama kampung dia. Sayyidina Muhammad. Halimah tu nama kampung Halimah. Ni tapi dia jadi cikgu. Tu Halimah tu yang ni. Jadi subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad, tu kisah yang berlaku dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam itulah keadaannya. Dan bukan setakat Halimah Sa'diyah, ada beberapa orang lagi ibu susuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di kota Mekah tu sendiri. Yang ada di kota Mekah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ingat dan sangat menghormati ibu-ibu susuan dia. Sangat ingat dan sangat menghormati. Kita kalau buat macam tu pelik kalau ada, rasa macam jijik pula kan, rasa macam ni yang pasal faham Yusuf je tu lebih kurang. Ada seorang ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Juhaini kalau tak salah saya, digelar sebagai Imam Haramain. Dia ni subhanallah sangat alim dan sangat faqih dalam bidang ni, sangat bagus. Lalu subhanallah kalau ada soal jawab agama ni, dia dapat jawab dengan jelas, terang, fasih, sesuai dengan kealiman dia. Sangat alim. Orang tanya-tanya soalan macam salli ala sayyidina Muhammad, kita ada tok faqih kita Ustaz Azhar Idrus, faqih dia. Orang tanya soalan, jawab kadang-kadang dia tak gitu. Ulama khilaf dalam pandangan ni, ulama sebut demikian. Walaupun dia tak sebut nama ulama tu, tetapi kalau kita baca balik, kita cari balik, kita akan jumpa jawapan dia tu betul. Tu sangat alim. Yang ni jauh lebih alim, sangat alim dalam bidang dia. Orang biasa tanya soalan dan dia langsung tak tergagap, sangat kemas dalam jawapannya. Tiba-tiba satu hari dia tergagap-gagap, dia nak bercakap, dia tak keluar, dia sangkut-sangkut jawapan dia. Lalu orang pun keheranan, tak pernah Tok Guru jadi lagu ni, pasal apa Tok Guru jadi macam ni hari ni? Dia pun tanya kat Tok Guru apa yang berlaku sebenarnya?
Kami jarang tengok, tak pernah tengok Tok Guru tergagap-gagap dalam nak bagi jawapan dalam agama kecuali hari ini. Dia kata, sallallahu alaihi Muhammad, dulu waktu aku kecil, cerita sejarah dia. Ayah aku ni orang yang sangat menjaga pemakanan anak-anak. Kami tak makan sebarangan. Kami hanya akan makan apa yang kami ketahui dia halal. Tu je yang kami makan. Ni juga yang berlaku kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Waktu dia mengaji dekat madrasah dia di kota Damsyik. Kota Damsyik ni terkenal dengan kota wakaf. Banyak tempat-tempat wakaf. Mak dia tak mau nanti dia termakan daripada benda yang tak sepatutnya. Maka mak dia berusaha untuk masak roti sendiri dan pergi hantar dekat anak dia yang jauh di kota tu, semata-mata nak pastikan anak dia makan daripada tangan dia sendiri dan tak makan langsung daripada takut sekali terambil buah daripada buah yang diambil daripada pokok yang ditanam atas tanah wakaf. Sampai macam tu sekali dia kata. Patut jadi ni karang kitab Riyadhus Shalihin kita ni. Allahumma salli Muhammad. Dia kata bapa saya sangat jaga daripada apa yang nak makan nak masuk dalam perut anak saya. Anak bapa dia tu. Dia ni anak baby dia tu. Satu hari dia kata waktu saya masih baby, masih kecil lagi, masih menyusu ibu saya. Ibu saya sakit, jatuh sakit. Bila ibu saya demam dan sakit apa, jiran sebelah rumah mai. Dia kata, kesian budak ni duk qiyau sebab lapar. Mak tu duk tak sihat, sakit. Dia kata, saya ambil menyusu Ustaz lah. Ambillah, tolong susu Ustaz. Dia pun ambil, bagi budak tu menyusu. Tengah-tengah duk menyusu, ayah dia balik. Ayah dia balik, kata, hai, pasal apa ni menyusu anak saya ni? Dia pun minta anak dia tu, dia ambil, dia tungging budak tu. Dia korek mulut dia. Dia tekan perut dia. Bagi keluar balik susu-susu yang disusu. Dia kata apa? Saya tak mau bagi dia susu daripada susu yang dia tak tahu sumber makanan orang menyusu tu mai daripada mana. Tu sampai macam tu. Sumber makanan kawan tu makan tak tahu apa. Jadi susu tu pergi susu budak tu. Halal tak susu budak tu? Halal saja. Tapi warak dia macam tu. Macam tu. Dia kata ni yang aku tergagap-gagap ni hari ni itu daripada saki-baki susu yang ada dalam perut waktu aku masih kecil dulu. Kata subhanallah tu nak cerita warak tu sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang Arab biasa kebiasaannya dulu macam mana? Waktu zaman tu ialah dia biasa hantar anak-anak dia ke kampung-kampung untuk disusukan. Bukan sekadar untuk penyusuan, tetapi untuk bahasa, untuk jaga daripada penyakit, untuk menguatkan tubuh badan budak-budak tu. Suasana kampung berbeza dengan bandar. Kalau duduk kat pekan main game ya cerita dia. Main game. Duduk kat kampung panjat pokok. Kita dulu macam tu. Tak Muhammad. Terjun sungai lah, panjat pokok jatuh ke demak lah. Sallallahu Muhammad. Dulu dekat tempat rumah saya tu ada sekolah rumah saya tu. Kami duduk petang-petang duduk pergi main bola kat situ. Satu hari mereka buat main sekam padi tu. Sekam padi tu. Kita tengok sekam tu hitam tu. So kaki dekat dalam tu. Masuk dalam tu. Masuk tengok. Hangat ada api ke dalam tu. Bagi api dalam sekam. Kan? Lari balik, masak dah kaki saya mak. Masak dah kaki adik mak. Masak dah kaki adik mak. Ingat lagi apa tu. Panjat pokok jatuh berdemak. Kawan ni pokok kayang jatuh kepala dulu kedegum jatuh gitu. Hero dulu. Kan Ustaz Muhammad. Jadi subhanallah budak kampung macam tu. Hujan, main hujan tak heran lah. Anak kita demam, kena hujan sikit demam. Siapa? Suasana dah berbeza. Demikian suasana bandar dengan suasana kampung. Lalu subhanallah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, dia pun tak tahu. Makcik ni beritahu kata, kamu pun aku susu, kawan ni pun aku susu juga. Dia kata takkan macam tu kok, betul aku yang menyusukan kamu. Maksudnya dia ada dhon, tapi dhon yang kuat, sangka yang kuat. Pasal apa sangka kuat tu? Pasal maklumat dapat kat dia. Maklumat daripada orang yang ada authority. Ingat Ibnu Munzir kata apa? Ibnu Munzir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membahagikan syubhah ini kepada 3 keadaan. Ibnu Munzir sebut 3 keadaan. Syubhah terbahagi kepada 3 jenis. Siapa kata? Ibnul Munzir.
Yang pertama, sesuatu yang sememangnya diketahui haramnya daripada seseorang, kemudian dia ragu-ragu sama ada dia kekal halal ataupun tidak. Justru tidak halal baginya untuk melakukannya atau mengambil tindakan ke atas sesuatu itu, melainkan dia benar-benar yakin akan kehalalannya. Contoh, ada 2 ekor kambing, salah seekor daripada keduanya kambing itu telah disembelih oleh penyembah berhala, lalu dia ragu kambing yang mana satukah yang disembelih oleh si penyembah berhala tersebut. Ada satu keadaan dia kata bercampur dia, tapi tahu kata ada benda haram kat dalam tu, maka benda tu jadi syubhah. Solat macam mana? Ada orang bagi tahu dalam benda yang beli tu dia ada 10 benda, satu tu haram. Tapi tak tahu mana satu, semua sama aja. Boleh faham tak kita? 2 ekor, 3 ekor lembu ke 5 ekor lembu ke 5 ekor kambing disembelih. Lepas tu dagingnya bercampur. Daging bercampur. Seekor tu sembelih tak sah. Ingatlah, sembelih tak sah, sembelih pakai selipar. Tak sah sembelih pakai selipar. Betul tak? Betul. Nak sembelih guna pakai selipar bukannya pakai di kaki boleh lah, nak pakai sembelih tu tak boleh. Kan? Ini tersembelih ke ataupun orang kapiak sembelih kan, bercampur daging tu dekat dalam tu. Maka apa yang kita kena buat? Tahu tak kata ada haram, benda haram kat dalam tu? Tahu tak kata ada benda yang tak boleh makan kat dalam tu? Tahu. Maka tinggalkan semua tu lebih baik, sebab takut terambil dan termakan benda. Sebab tahu sahih kata ada haram kat dalam tu. Itu. Jadi sama kisah dengan yang lain. Dhan tu ada sangka. Sangka apa? Sangka bila salih alaihi Muhammad kata dapat maklumat, kata oh depa ni saudara sesusuan. Tapi siapa yang beritahu? Yang beritahu tu orang yang ada authority. Orang yang siapa orang authority? Tu makcik tu sendiri yang menyusu tu yang beritahu. Saya kenal lah siapa. Takkan saya tak tahu kamu tu, saya yang menyusu kamu. Dia tu pun saya kenal, saya menyusu dia. Salih Muhammad. Jadi kamu tu saudara sesusuan. So dapat maklumat yang daripada orang yang ada authority. Yang keduanya, salih alaihi Muhammad, sesuatu perkara itu halal tapi ragu-ragu, syak akan keharaman dia. Umpama seorang isteri yang ragu-ragu sama ada dia telah ditalak ataupun belum. Begitu juga dengan orang yang berwudu, kemudian dia ragu-ragu sama ada dia masih berwudu atau terbatal wudunya. Jika ada yakin, maka jika ia yakin masih ada wudu, maka hukum ke atasnya dia masih berwudu. Hal ini kerana keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Yang ni dia duk asalnya halal, tapi dia duk risau, dia duk zon, dia duk sangka, dia duk was-was sama ada benda halal tu dah berubah jadi haram ataupun tidak. Ini pun dia bagi was-was juga. Ambil wuduk kat rumah, sampai-sampai kat sini ambil wuduk kat rumah, maksud benda tu wuduk tu duk ada. Sampai-sampai kat sini, batal gedak tak, batal gedak tak. Rasa macam batal, tapi rasa macam tak, tapi rasa macam batal, tapi rasa macam tak. Tu zikir tu orang habis mayang lah. Batal ke tak? Batal ke tak? Batal ke tak? Benar siapa? Waktu tu apa yang yakin? Yakinnya ada wuduk. Sebab ambil wuduk kat rumah tadi, sah dah, yakin dah. Apa yang sangka? Batal ataupun tidak? Ada tak benda yang berlaku menyebabkan batal wuduk dia tu? Sebab dia yakin sungguh ada wuduk. Ada tak benda yang berlaku menyebabkan batal? Salih alaihi Muhammad. Tak ada lah pula. Ada bunyi tak? Tak ada pun. Ada bau tak? Tak ada juga. Ada rasa tak? Berasa? Berasa lah juga. Berasa lah ke mana? Berasa lah, berasa. Berasa dalam ke berasa luar? Berasa kot dalam ni. Dalam tak, bukan dia. Maka subhanallah, selagi tak berlaku perkara yang menyebabkan berubahnya daripada halal itu kepada haram, maka dia masih dalam keadaan halal. Yang ketiga, sesuatu yang sama-sama diragukan akan keharaman atau kehalalannya, maka yang lebih utama ialah meninggalkan yang diragui itu. Ini ada dua ada satu benda, Salih alaihi Muhammad, ada orang kata halal, ada orang kata haram. Satu benda, satu je benda tu. Orang ni kata halal, orang ni pula kata haram.
yang kata halal pun ada authority, yang kata haram pun ada authority. Maka benda tu jadi syubhah kat kita. Boleh tak saya nak pegang kata yang halal tu? Boleh. Berdosa tak saya? Tak, saya tak berdosa. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Saya tak berdosa. Tapi saya tak warak. Yang paling selamat ambil, tak boleh. Pasal apa? Pasal kemungkinan orang yang kata boleh tu salah. Kemungkinan pula orang yang kata tak boleh tu salah. Tetapi kalau kita ambil perkataan orang yang kata boleh, tiba-tiba dia salah, maka kita telah mengambil yang haram dalam keadaan kita tak sengaja. Boleh faham tak? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka dalam keadaan ini yang bagi maklumat itu ialah orang yang ada authority. Maka apa yang dia buat, dia pi rujuk, dia pi buat rujukan. Dia pun, kita pun sama macam tu lah. Bila kita dapat satu maklumat itu, kau ni kata boleh, kau ni kata boleh, betul ke tak betul ni, betul ke tak betul ni, maklumat dapat ni betul ke tak? Dia kata Ustaz Jamal, yang beritahu tu siapa? Begitu ni sekian-sekian. Saat aku nak pergi buat rujukan dulu. Lah ni kita ni tak jaga dah, tak jaga macam tu. Restoran ni dekat Kuala Lumpur ni tuan-tuan, macam-macam berjenis restoran. Banyak main restoran-restoran daripada barat. Tuan-tuan, Malaysia ni Allah bagi nikmat apa tau? Nikmat makan. Kalau tuan-tuan pergi mana-mana negara, tuan-tuan akan jumpa makanan tempat dia. Kita pergi negara Arab, kita makan makanan Arab. Kita pergi tempat Cina, kita makan makanan Cina. Kita pergi tempat Jepun, kita makan makanan Jepun. Orang main Malaysia nak makan Jepun ada, nak makan Korea ada, nak makan siam berlambak, sampai makanan Melayu kita pun tak tahu nak cari tahu mana. Makanan Melayu kita sendiri pun ada. Adalah dalam kedai tu, kau tuan-tuan pergi kot bandar, pergi KL tu, berapa kedai yang jual makanan Melayu? Betul tak ni? Sampai tak ada. Ini semua ni makanan daripada US ni, daripada apa Korea ni, daripada apa, semua jenis makanan Melayu sendiri pun tak ada. Tu nikmat. Maka bila pi tu, tolong Ustaz saya nak pesan, tolong cek Ustaz ni nama restoran ni halal ataupun tidak. Cek dulu. Kalau halal makan, bukan berpandukan kepada orang pakai tudung duduk kat dalam tu makan. Pi dekat R&R tu pun sama. Tengok kat depan tu pakai tudung elok apa semua, duduk jual kat depan. Sekali nama atas tu tong bengkong ke apa, tai kucing ke apa sebut tu lah. Itulah buhong kuat ke apa, duduk kat atas. Perhati sama tengok. Ni duduk tengok orang buat pakai tudung aja. Bekerja dia tu. Kedai mamak pun sama juga tengok. Kedai nasi kandang. Kan? Salih Muhammad. Mai nak tahu depa ni betul-betul orang apa? Tunggu Deepavali. Cuti. Tahu. Mana saya cuma. Baik, Allah macam. Maka dia buat apa? Dia pergi tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kata apa? Macam mana lagi? Bukankah dia sudah bagi tahu kat kamu? Saya nak buat lagi. Kan betul ke yang bagi tahu tu orang yang ada authority. Maka apa dia buat? Akhirnya dia menceraikan isteri dia tu. Dan dia pun berkahwin dengan orang lain. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini manfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sambung lagi perbincangan kita. Esok kita ada sallallahu alaihi wasallam. Esok cuti dah. Kan? Esok cuti lagi. Esok sehari lagi. Esok sehari lagi insya-Allah. Esok 2 hari lagi, 2 hari. Dah tak sabar nak cuti dia, Pak. Saya pula dah confused. InsyaAllah. Jadi Allahumma salli Muhammad. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya, manfaat kita semua. Qul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadika salihin wa hadina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.